Assalamualaikum, saya Elia Maisara. Hari saya akan membentangkan tentang Nabi yang diutuskan pada awal tamadun manusia. Saya akan membentangkan tentang kisah Nabi Syis ataupun Nabi Sis. Nabi Sis merupakan anak lelaki yang dikurniakan kepada Nabi Adam dan Hawa. Dan setelah kematian Habil yang dibunuh oleh Kabil, Syis lahir ketika Adam berumur pada 30 tahun, dan ada yang mengatakan Syis ialah hibatullah yang bermaksud kurniaan Allah. Adam lahir sehingga 825 tahun setelah kelahirannya Syis, dan Nabi Syis adalah merupakan saudara Habil dan Kabil. Yang pertama adalah silsilah Nabi. Nabi Syis merupakan anak ketiga Nabi Adam dan Hawa. Dan Syis juga merupakan adik-beradik Habil dan Kabil. Terjadinya pembunuhan yang pertama di muka bumi yang dilakukan oleh anak manusia, iaitu anak Adam. Kabil yang membunuh Habil, dan setelah terbunuhnya Habil, Siti Hawa melahirkan anak kembar, dan daripada anak kembarnya yang lelaki pula dinamakan Syis dan perempuan dinamakan Azura. Nabi Adam telah mewasiatkan Nabi Syis untuk menggantikan kepimpinannya, dan setelah itu Nabi Syis menjalankan tanggungjawabnya sebagai Nabi hingga lahirnya Nabi Idris menerusi keturunan Nabi Syis. Seterusnya, kisah Nabi dalam Al-Quran dan Hadis. Nabi Syis tidak disebut di dalam Al-Quran, namun ada yang terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar bahawa Nabi Muhammad bersabda bahawa Allah menurunkan 104 suhuf, di antaranya 50 diturunkan ke Syis. Sahih Al-Bukhari. Nabi Syis menerima perintah dan lembaran dari Allah yang isi kandungannya tertulis dalam 50 sahifah. Seterusnya adalah kisah Nabi berdasarkan kisah Israiliyat. Israiliyat adalah dari bahasa Ibrani yang terdapat di dalam bahasa Arab yang jamaknya ialah Israiliyah yang bermaksud hamba Tuhan. Kisah Israiliyat yang terdapat dalam kisah Nabi Syis menurut Qatadah dari Wahab, orang pertama yang membangunkan Kaabah iaitu Nabi Syis, dan ada yang berpendapat bahawa Kaabah dibangunkan oleh malaikat, Nabi Adam dan Nabi Syis. Seterusnya, mukjizat Nabi mengikut kajian sains. Nabi Syis merupakan antara Nabi yang mempunyai 50 suhuf dan diturunkan oleh Allah kepadanya. Nabi Syis juga dipilih menjadi Nabi yang mempunyai ketakwaan, kecerdasan, ketaatan. Selain daripada faktor usia, Nabi Syis mempunyai kekuatan fizik, dan ia menjadi aspek mengapa Nabi Syis dipilih menjadi Nabi. Nabi Syis juga merupakan orang yang pertama mengeluarkan kata-kata hikmah. Seterusnya, menurut daripada pandangan agama lain, mengikut agama Kristian, Nabi Syis diutuskan untuk mencari buah untuknya. Setelah Nabi Syis ke Taman Eden, Syis memandang sebatang pokok ataupun pohon yang terdapat ular kering tergantung di dahannya. Dan malaikat yang menjaga pagar di situ mengatakan bahawa pokok yang ditanam itu adalah pokok yang menjadi buah terlarang, dan ular yang tergantung adalah makhluk yang menipu Hawa. Syis memandang pohon yang kedua yang punya akar yang berjalan turun ke arah neraka. Syis dapat melihat terdapat banyak kematian yang baru, iaitu Kabil dan ranting yang menuju syurga. Kemudian malaikat pula memetik buah dari pokok tersebut dan memberi 3 biji kepada Syis. Dan Syis telah diperintah untuk menanamkan biji tersebut pada mulut dan hidung Adam.
dan berjanji akan tumbuhnya pokok yang menghasilkan minyak rahmat. Selain daripada menurut agama Kristian, terdapat juga daripada pandangan agama lain, iaitu agama Yahudi. Syeds adalah anak Adam yang sangat serupa dan sangat mirip dengan rupa Adam. Syeds juga merupakan anak yang berjaya setelah kematian Abel yang dibunuh oleh Kain. Tuhan memberi benih baru kepada Adam dan lahirlah Syeds di dunia. Ketika Adam sakit, Adam mengarahkan anaknya iaitu Syeds untuk mencari minyak, dan Syeds datang ke taman yang mempunyai minyak dari sebuah pohon. Syeds berjumpa dengan malaikat Mikail yang menjaga pagar dan menyatakan kedatangan ke situ, dan malaikat tidak dapat memberi kerana dia tak dapat memberi kepada Syeds sehinggalah anak Tuhan yang datang. Kemudian Syeds kembali kepada Nabi Adam dan memberitahu kepada Adam bahawa ia tidak dapat mengambilnya, dan Nabi Adam berasa amat sedih. Lalu Syeds kembali kepada taman tersebut, dan malaikat Mikail memberikan dahan yang rosak kepada Nabi Syeds. Dan Syeds pulang dan memberi pula dahan itu kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam pun mengetahui bahawa dosanya bakal diampuni. Seterusnya, gejala kaum Nabi Syeds di zaman moden. Nabi Adam berpesan kepada Nabi Syeds bahawa janganlah bertindak mengikut apa sahaja kemahuan dan keinginan isteri-isteri. Kemudian Nabi Syeds berkata bahawa pendidikan amat penting untuk membina kebahagiaan dalam rumah tangga, dan para suami haruslah menegur dan menasihati isteri, kerana teguran dan nasihat adalah kaedah dan cara yang lemah lembut. Seterusnya, sikap dan akhlak Nabi menurut Hablum Minan Nas. Nabi Adam sengaja memilih Nabi Syeds kerana kecerdasan Nabi Syeds di antara anak-anaknya yang lain. Dan selepas itu, Nabi Adam mengajarkan Nabi Syeds untuk menyembah Allah, beribadah dan mengikut perintah Allah. Setelah kematian Nabi Adam, Syeds memimpin anak cucunya untuk terus beribadah kepada Allah dan terus mengikut perintah Allah. Akhir sekali, bukti penemuan artifak atau makam Nabi Syeds menurut pengkaji sejarah. Nabi Syeds telah meninggal dunia pada umur 400 tahun dan Nabi Syeds dikuburkan tidak jauh dari bapanya. Kemungkinan ia terletak di kuil di Tafila. Kesimpulannya, kajian yang dilakukan terhadap Nabi Syeds ini mampu memberi pengetahuan kepada umum supaya umat Islam dapat mengetahui bahawa Nabi yang tidak wajib dikenali, contohnya Nabi Syeds, iaitu anak kepada Nabi Adam, dapat dikenali dan ramai lagi mengetahui bahawa Nabi Syeds merupakan Nabi yang kedua setelah Nabi Adam. Seterusnya, saya akan membentangkan artikel review yang saya lakukan, iaitu mengupas Israiliyat dalam Al-Quran. Artikel mengupas Israiliyat dalam Al-Quran merupakan salah satu penulisan yang ditulis oleh Hasya binti Rashidah. Ia menulis tentang keberadaan Israiliyat di dalam Al-Quran sejak zaman Tadwin atau
Zaman tadwin ini dikenali sebagai zaman pembukuan. Dalam penulisan ini, penulis menyatakan wujudnya Israiliyat dan memberi pandangan ulama-ulama tentang Israiliyat dengan menjelaskannya lebih lanjut. Menerusi informasi bibliografi beliau, Hasya binti Rashidah adalah seorang penulis jurnal dan buku. Ia menulis jurnal dan buku bersama kawan rakan-rakannya, dan beliau adalah berkelahiran daripada Kalimantan, Indonesia. Beliau menghasilkan banyak karya dan jurnal serta buku, antaranya artikel yang terkini adalah Jurnal Ilmiah Hukum. Beliau banyak menghasilkan buku-buku berilmiah tentang agama, dan beliau adalah seorang pensyarah di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Beliau juga berkelahiran Indonesia yang berasal dari Sambas, Indonesia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ringkasan artikel. Artikel ini menghuraikan tentang kedatangan Al-Quran. Kedatangan Al-Quran yang harus difahami oleh semua umat Islam dengan lebih mendalam supaya umat Islam lebih berpengetahuan dan dapat mengelakkan diri mendengar ataupun mengelakkan tentang kisah-kisah Israiliyat yang tersebar. Penulis juga menulis tentang sejarah kedatangan maksud Israiliyat, iaitu Israiliyat yang bermaksud dari yang berasal dari bahasa Ibrani, iaitu yang di dalam bahasa Arab jamaknya Israiliyah, iaitu hamba Allah. Seterusnya, isu yang penulis ingin bawakan adalah tentang kedatangan sejarah Israiliyat ke dalam tafsiran Al-Quran. Penulis juga ingin mengupas bagaimana Israiliyat berkembang dan bagaimana kisah-kisah yang telah disampaikan sejak zaman para sahabat tentang pandangan ulama-ulama tentang tafsiran Israiliyat. Dan keramaian daripada para ulama berpendapat bahawa kisah-kisah daripada Israiliyat tidak seharusnya digunakan dan dimasukkan ke dalam tafsiran Al-Quran, kerana kisah-kisah Israiliyat itu tidak bermanfaat dan menghalang umat Islam menemui petunjuk dan mengetahui lebih lagi tentang tafsiran Al-Quran. Penulis juga ingin menerangkan tentang contoh-contoh Israiliyat seperti Israiliyat yang sejalan dengan Islam, Israiliyat yang tidak sejalan dengan Islam. Seterusnya, penulis juga pada pandangan pengkaji, isu yang sangat menarik saya dapat adalah tentang sejarah kemasukannya Israiliyat ke dalam dunia tafsir, yang di mana masyarakat Yahudi memasuki daerah Jazirah kerana adanya desakan dan siksaan dari seorang panglima Romawi. Selain itu, kebanyakan pedagang Arab Jahiliyah melakukan perjalanan dagang pada musim dingin dan musim panas, yang kebanyakannya pedagang tersebut adalah ahli kitab. Seterusnya, artikel ini tentang menilai kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel. Artikel ini menyediakan informasi mengenai keadaan mengapa Israiliyat termasuk ke dalam tafsir Al-Quran
dan mengapa pembaca boleh mengetahui dan mengapa persoalan atau isu yang ingin dikemukakan. Seterusnya, dari sudut kelemahan, pengkaji mendapati bahawa penggunaan bahasa yang penulis gunakan adalah bahasa Indonesia dalam artikelnya. Ia menyukarkan kerana terdapat perkataan-perkataan Indonesia yang tidak pernah didengari. Seterusnya, artikel ini yang ditulis oleh Hasya, ia banyak memberi sumbangan kepada umat Islam tentang wujudnya Israiliyat ke dalam tafsir Al-Quran, dan penulis juga menerangkan bahayanya Israiliyat ke dalam dunia Islam kerana kebanyakan kisah-kisah Israiliyat banyak yang bercanggah daripada agama Islam. Seterusnya, maklumat baru yang pengkaji perolehi. Artikel ini ia mengupas tentang Israiliyat dalam tafsir Al-Quran kerana ia merangkumi pelbagai maklumat yang sangat berguna dalam mengenal kedatangan Israiliyat. Jadi kesimpulannya, pengkaji mengkaji isu dan penulisan terkandungnya dalam artikel yang ditulis penulis. Pengkaji mendapati artikel ini amat berguna dan memberi pengetahuan kepada umat-umat Islam di luar sana, ataupun lebih kepada para penyelidik untuk membuat kajian mengenai Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Terima kasih.